Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 12 Mei 2022. Untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Manakala untuk memastikan sama ada berita yang anda terima benar ataupun tidak, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Kita mulakan dengan segmen sahih. Waspada sindiket penipuan yang menyamar serta menggunakan gambar Datuk Bandar Johor Bahru di aplikasi WhatsApp. Menurut Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB), baru-baru ini terdapat sindiket penipuan iaitu skamer yang telah menyamar serta menggunakan gambar profil Datuk Bandar Johor Bahru di aplikasi WhatsApp bagi tujuan menghantar pesanan-pesanan kepada orang ramai bagi memohon sejumlah wang. Sekiranya terdapat pesanan-pesanan yang mencurigakan, warga bandaraya boleh terus membuat laporan kepada pihak polis Diraja Malaysia iaitu PDRM serta menyemak status nombor telefon berkaitan di laman sesawang Jabatan Siasatan Jenayah Komersial iaitu PDRM di semakmul.rmp.gov.my. Kita ikuti kenyataan media pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial mengenai modus operandi baharu jenayah komersial iaitu penipuan pembelian tiket penerbangan melalui laman sesawang iaitu cafe.never.com/Malaysia. Setakat ini, pihak polis telah menerima sebanyak 20 laporan polis melibatkan kerugian sebanyak RM233,954. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara tidak kurang daripada 1 tahun dan tidak lebih 10 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Kes masih dalam siasatan. Orang ramai dinasihat agar berwaspada apabila membuat sebarang transaksi secara dalam talian dengan individu yang tidak dikenali di laman sosial yang menawarkan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Elakkan membuat pembayaran ke dalam akaun bank atau nama individu yang berlainan daripada nama penjual. Membuat semakan akaun bank atau nombor telefon yang diragui di laman sesawang ccid.rmp.gov.my atau hubungi CCID Scam Response Center di talian 03 2610 1559 atau 03 2610 1599. Kenyataan media Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur mengenai tular rakaman video di laman sosial tindakan sebuah kenderaan motorkar Pro 2 Myvi melakukan halangan terhadap pemandu lain. Pemandu Myvi putih tersebut telah ditahan oleh bahagian narkotik IPD Kuala Selangor pada 9 Mei 2022 dan direman sehingga 13 Mei 2022. Kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 42-1 APJ 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya. JSPT Kuala Lumpur memohon mangsa dan saksi kejadian untuk tampil ke Balai Polis Trafik bagi tujuan membantu siasatan. Polis menahan seorang guru taska berusia 24 tahun selepas dipercayai mendera kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun di sebuah taska di kawasan Tampoi, Johor Bahru. Kota Polis Daerah Johor Bahru Utara Assistant Commissioner Rupiah Abdul Wahid berkata, pihaknya pada jam 3.17 petang menerima laporan polis berkaitan video tular di media sosial berkaitan seorang guru taska mendera anak asuhan. Menurutnya, mangsa adalah kanak-kanak hyperaktif dan mempunyai masalah lambat pertuturan yang ditempatkan ibu bapanya di taska tersebut yang merupakan pusat jagaan untuk kanak-kanak normal dan kanak-kanak khas. Hasil siasatan polis melalui rakaman iaitu kamera litar tertutup CCTV taska berkenaan mendapati suspek telah menarik telinga dan menekup bantal ke muka mangsa. Susulan itu, pihak polis berjaya menahan suspek semalam kira-kira jam 9 malam dan kini direman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31-1
A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Ya, waktu raya, duit raya banyak. Jangan biarkan duit raya yang baru dapat lesap begitu sahaja. Berwaspada dengan peluang pelaburan yang ditawarkan di platform media sosial seperti Telegram, Facebook dan Instagram. Antara kata-kata janji manis yang ditawarkan adalah labur RM600 dapat RM10,000 dalam masa 24 jam. Diluluskan oleh SC, ruangan terhad untuk masa terhad sahaja, pelaburan patuh syariah. Ini semua dusta belaka. Ayat-ayat ini untuk memancing wang anda dah dapat terus lesap. Baik anda menabung dan menyimpan di bank yang sahih demi masa depan anda. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Bukan cepat untung tapi kemudian duit rentung. Dan ini pula kita bawakan, jangan kongsi maklumat perbankan anda. Berhati-hati dengan taktik skamer yang meminta butiran perbankan anda sama ada melalui panggilan telefon, laman sesawang BNM atau perbankan palsu, aplikasi pembayaran palsu. Jangan sesekali berikan 4 butiran perbankan berikut kepada mana-mana pihak, iaitu nombor depan atau belakang kad ATM, nombor PIN kad ATM, nombor TAC atau OTP. Seterusnya, ID dan kata laluan perbankan internet. Jangan daftarkan nombor telefon yang tidak dikenali pada akaun bank anda. Pihak berkuasa tidak akan meminta butiran berikut bagi tujuan siasatan. Bertanya dengan pihak bank atau hubungi CCID Scam Response Center untuk maklumat lanjut. Berhati-hati dengan penipuan phishing scam atau pancing data. Ayuh ikuti pesanan mesra ini. Ingat sentiasa berwaspada apabila melayari mana-mana laman sesawang terutamanya yang meminta maklumat perbankan anda. Dan ini pula kita bawakan seterusnya, hati-hati dengan taktik penipuan terkini di mana skamer menyamar sebagai kenalan di WhatsApp untuk meminta bantuan atau meminjam wang. Ikuti pesanan ini. Sekarang kita sudah fahamkan taktik penipuan skamer, jadi sentiasa beringat keluarga Malaysia agar tidak mudah terpedaya. Jangan panik apabila anda sedar anda telah ditipu. Apa yang perlu anda lakukan? Menangis di bucu katil? Bukan. Anda perlu ikuti langkah ini. Kata kalau dah terkena ya, first thing yang Cik Jun boleh pesan, tolong cepat-cepat call bank balik, bank-bank yang kita tadi tu, supaya bank boleh stop apa juga transaksi yang dikeluarkan. Cepat-cepat, kalau kata bank ABC call bank, saya mungkin telah ditipu, boleh tak tolong apa-apa juga transaksi, nak pindah guna online ke, nak keluar pakai ATM, kadang-kadang ada pindah ATM juga ya, Mule ni kadang-kadang dia pakai ATM juga. So tolong cepat-cepat call bank, stop any transaction. Ingat, jangan panik apabila anda sedar anda telah ditipu. Hubungi bank anda secepat mungkin. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini. Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita
bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik, dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi. Proses nak upgrade mutu perkhidmatan ini tidak boleh menjadi sehala. Dia harus dua hala, yakni kita perlu mendapat feedback daripada pengguna. Dan feedback itu mesti datang dengan cepat supaya tindak balas untuk melakukan upgrading juga cepat. Lalu kita melancarkan jendela map. Melalui jendela map, rakyat dan masyarakat yang mempunyai aduan tentang pengalaman mereka berhubung dengan konektiviti dalam kawasan mereka boleh memasukkan data-data secara online, dan dengan cara demikian MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan membuat pemantauan, kerana kita perlu pula berhubung dengan syarikat-syarikat telco yang menyediakan perkhidmatan untuk turun ke lapangan memperbaiki mutu perkhidmatan di mana kita mendapat crowdsourcing information tadi. Jadi proses ini saya perlu rakyatkan, masyarakatkan supaya semua orang faham rancangan yang dijalankan. Ini masanya untuk bersinar dengan kecemerlangan dan bersatu atas semangat kesukanan. Sepanjang 12 hari penganjuran, 11 negara Asia Tenggara kini bertumpu di Hanoi, Vietnam bagi beraksi dalam 40 jenis sukan yang dipertandingkan. Segalanya dibawakan untuk anda di TV2, saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click. Bersama RTM, penyiar rasmi Sukan SEA Vietnam 2021. 3 hari lepas, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI serta Majlis Keselamatan Negara MKN diminta supaya memberi perhatian kepada isu runtuhan ban di terusan tengah milik Lembaga Kemajuan Pertanian Muda BADA, kerana ia akan memberi kesan kepada jaminan keselamatan makanan negara. Sekiranya runtuhan ban itu tidak diperbaiki segera, ia akan menjejaskan penanaman padi. Jadi kena repair. Saya dimaklumkan oleh MADA kemarin, kos dia mungkin 1.5 hingga 1.8. Itu anggaran awal. Tapi kalau kita nak buat ban tu yang lebih kukuh, kerana di situ ada tempat overflow. Kalau terusan tengah tu melimpah, di situlah tempat dia keluar. Di situlah runtuhnya. Mungkin perlu kepada struktur yang lebih kukuh, lebih kemas, kos dia lebih tinggi. Dan perlu disegerakan oleh agensi-agensi lah, MAFI dan juga patut Majlis Keselamatan Negara patut melihatlah isu ni, kerana kita akan melibatkan food security, keselamatan makanan. Adab berbeza pendapat perlu menjadi asas dalam melontarkan pandangan menerusi media sosial. Ini bagi mengurangkan perkongsian berbau negatif yang memberi implikasi kepada perpaduan dan kesatuan masyarakat. Setiap pandangan yang diutarakan perlu berlandaskan hujah dan bersifat ilmiah. Go for positif, kita kena bersifat bertanggungjawab.
ada dalil dan hujah, bersifat ilmiah dan positif dalam konteks kita menyampaikan pandangan, insya-Allah saya rasa sosial media itu akan menjadi medan yang terbaik untuk kita bincang banyak perkara dan mendapat manfaat yang besar daripada. Malaysia menjemput syarikat-syarikat besar Fortune 500 dari Amerika untuk melabur dan meningkatkan pelaburan dalam negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob berkata ia terutamanya dalam bidang pendigitalan, pembangunan bakat serta tadbir urus alam sekitar, sosial dan korporat ESG. Hasrat tersebut dinyatakan Perdana Menteri dalam pertemuannya dengan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Perniagaan Amerika Syarikat ASEAN USABC di Washington. USABC yang diasaskan pada 1984 mewakili 170 perniagaan Amerika terbesar di Asia Tenggara. Menerusi perbincangan tersebut, Perdana Menteri menekankan bagaimana Malaysia menerusi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI boleh membantu menarik pelaburan baharu dari Amerika Syarikat. 5 individu dikenal pasti rentung dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di kilometer 246 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara tengah malam tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak berkata nahas membabitkan sebuah kereta yang belum dikenal pasti modelnya bersama 2 lori trailer masing-masing bermuatan besi dan mozaik. Katanya, anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kangsar diatur gerakan ke lokasi dibantu oleh BBP Meru Raya serta jentera tangki air BBP Kamunting dan BBP Ipoh sebaik panggilan diterima jam 12.52 tengah malam. Insiden menyebabkan kereta dinaiki 5 mangsa rentung itu terbakar selain menyebabkan trailer bermuatan besi turut terbakar 90%. Polis menahan 6 lelaki dipercayai terlibat sedikit pemerasan membabitkan ugutan penyebaran video bogel yang melibatkan kerugian berjumlah RM22,200. Timbalan Pusuruhanjaya Polis Sarawak berkata kesemua mereka yang berusia 30 hingga 40 tahun itu ditahan menerusi op bugil dengan 2 daripadanya mempunyai rekod berkaitan penyalahan gunaan dadah. Modus operandi sedikit adalah menghubungi mangsa melalui aplikasi media sosial dan menyamar sebagai wanita seksi yang hendak mencari kenalan melalui aplikasi MiChat, WeChat, Facebook dan WhatsApp. Sedikit kemudian bertindak membuat panggilan video kepada mangsa serta mempamerkan aksi lucah selain memperdaya mangsa untuk melakukan adegan lucah yang dirakam tanpa disedari mangsa. Selepas itu, mangsa akan diugut dan diarahkan membuat pembayaran sejumlah wang ke dalam akaun bank yang diberikan bagi mengelak rakaman itu disebarkan. Kes berkenaan sedang disiasat mengikut Seksyen 384 dan 506 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki yang juga kru sebuah kapal layar dikuatiri lemas selepas dipercayai terjatuh daripada sebuah bot di perairan Kuah Langkawi pada petang Rabu. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Syahriman Asyari berkata, maklumat diterima daripada orang awam berhubung kejadian itu lebih kurang pukul 6.15 petang yang menyatakan seorang lelaki disyaki terjatuh ke dalam perairan berkenaan. Berdasarkan siasatan awal dan temu bual dengan rakan sekerja mangsa, mendapati dia dipercayai terlewat hadir tugas dan kapal layar yang sepatutnya dinaiki berlepas pada pukul 4.30 petang sekaligus membuatkan lelaki itu cuba mengejar kapal layar itu dengan menggunakan bot kecil. Operasi mencari dan menyelamat ini telah dijalankan oleh pasukan Polis Marin, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Bomba dan APM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Pastikan saya berehat seketika, kembali selepas ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut.
Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Bagi keluarga yang kurang mampu, mereka akan bermasalah kalau mereka terpaksa membeli peranti yang baik yang lazimnya harganya mencecah angka ribu, bukan hanya soal beberapa ratus ringgit. Jadi perkara ini telah dibincangkan di antara khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Pengajian Tinggi, Menteri Kewangan dan saya sendiri untuk memikirkan satu kaedah ataupun satu program yang memastikan pelajar-pelajar kita yang berada di universiti sentiasa mempunyai peranti dan tidak terganggu pembelajaran mereka semata-mata kerana mereka tidak ada kemampuan. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Untuk minit yang terakhir, kita aktifkan segmen notifikasi. Seperti biasa, untuk segmen notifikasi di minit-minit yang terakhir, kami akan war-warkan kepada anda hebahan yang perlu anda ketahui dan ikuti. Ayuh kita mulakan dengan ini dia, iaitu Forum Perdana Ehwal Islam dengan tajuknya Bukan Cinta Biasa, bersama tetamu-tamu yang diraih bersempena dengan Hari Ibu. Ibu Kaulah Ratuku. Ini dia pada 12 Mei 2022, Khamis 9 malam, Studio Mini Al-Qasas, Kompleks Islam Putrajaya, dan juga siaran langsungnya di TV1 anda boleh saksikan, juga di Facebook dan juga melalui YouTube, saluran YouTube TV Jakim, dan RTM juga melalui aplikasi RTM Klik. Dengan muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Dan seterusnya kami bawakan Pastikan Sahih untuk pada hari esok. Seperti biasa setiap hari Jumaat kami bawakan Sudut Pandang. Dengan tajuk yang dibincangkan adalah Hotspot Tracker, aplikasi MySejahtera. Ada di antara kita yang terus buang apabila aplikasi MySejahtera tidak diguna pakai untuk masuk dalam premis. Tapi perlu anda ketahui kepentingan aplikasi MySejahtera ini kerana mempunyai Hotspot Tracker. Bersama tamu yang diraih yang berusaha Dr. Maishwara, iaitu Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pengurusan Bencana Wabak, Krisis dan Kecemasan Bahagian Kawalan Penyakit KKM. Pada hari esok 3.30 petang sudah semestinya di siaran Pastikan Sahih. Ini pula kami bawakan seterusnya adalah Derma Darah Ayuh seluruh keluarga Malaysia yang bermurah hati. Tarikhnya adalah 14 dan 15 Mei 2022 pada pukul 11 pagi hingga 5 petang, bertempat di Sunway Velocity Mall di tingkat 2. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Ingat, Pastikan Sahih pada hari esok 3.30 petang di saluran berita RTM My Freeview 123. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.